Halo guys, selamat datang ke Update Sharing. So hari ini ada satu lagi topik yang hangat dekat Malaysia berkaitan dengan Akta 244. Apakah itu? Jom kita ulas dengan Update Sharing. Halo guys, bersama dengan saya lagi yaitu host tidak lain tidak bukan yaitu Mr. D di Update Sharing. Hari ini apa yang saya ingin kupas yaitu berkaitan dengan Akta 244. Sebenarnya waktu habis kerja tu saya tidurlah sekejap. Lepas tu bila buka sosial media saya tergerak hati untuk bagi pandangan atau pendapat berkaitan dengan Akta 244. Tetapi sebelum saya teruskan konten saya pada hari ini, hanya ringkas saja ini. Saya mohon maaf dengan video saya sebelum ini berkaitan dengan Sugu Pavitra, iaitu saya telah tersebut dan terkilaf. Saya juga berterima kasih kepada fanbase dan juga kepada supporter-supporter Update Sharing kerana beri komen yang membina dan positif. Ada juga yang negatif tapi kami abaikan negatif tu, dan juga pujian-pujian melambung tu pun kami abaikan. Apa yang kami ambil kira dekat Update Sharing ni adalah pandangan ataupun komen yang membina. Sebab saya tersilap bahawa berkaitan dengan Sugu dan Pavitra ni, sebenarnya pula Sugu dan Pavitra ni adalah gabungan dua nama. Sugu itu adalah suami, manakala Pavitra itu adalah isteri. Jadi saya tersilap. Jadi di situ saya mohon maaf, dan memang video itu sudah kami edit dan kami telah pun pin post, dan ini adalah mohon maaf saya terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini satu berita yang mungkin bakal semua YouTuber dekat Malaysia ini terpinga-pinga. Kita baru pun habis dengan COVID-19, belum habis lagi COVID-19 kita sudah ada lagi orang kata ni, kita pun tercekau-cekau, tergerak-gerak kerana peratus peningkatan pembukaan kerja itu adalah sangat tinggi selepas berlakunya era COVID-19 ni. Ditambahkan lagi kegawatan ekonomi, berlakulah pula Akta 244. So apa itu Akta 244? Mari saya tolong baca kepada kamu semua biar kamu boleh dengar saja ya. Okey. Menurut daripada utusan Malaysia, YouTuber bakal terikat dengan Akta 244. Kuala Lumpur, penyediaan kandungan video platform dalam talian seperti YouTuber mungkin terikat dengan Akta Perbudanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, semua agensi media harus berdana ataupun media individu yang menerbitkan filem di platform media sosial dan saluran tradisi terikat dengan undang-undang ini. Beliau berkata, mana-mana individu yang tidak dimudahkan mengambil bahagian dalam aktiviti mengulur, mengedal dan mempamerkan filem melainkan memiliki lesen berdasarkan Seksyen 22/1 Akta berkenaan, iaitu Akta 244. Perbadangan Kemajuan Filem Nasional FINAS mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu lesen pengeluaran filem dan video, lesen pengedaran filem dan lesen pemameran filem dan video. Bila berkata demikian ketika menjawab soalan Wong Shui, PH saya rasa ini dari bagian pembangkang lah kan. Adakah kesemua penerbit filem termasuk dalam platform media sosial perlu memohon lesen pengeluaran filem dan SCP di Dewan Rakyat? Dalam soalan tambahan, ketika itu Syuci juga mendapatkan kepastian adakah media sosial juga terikat dengan perkara tersebut. Saifuddin dilihat tidak menjawabnya, sebaliknya hanya memperincikan takrifan filem tersebut. So itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Akta 244. Apa yang saya tertarik dekat sini adalah peringkat terakhir itu, yaitu dalam soalan tambahan ketika ini ditanya oleh dekat pembangkang lah saya rasa kan, Syuci ini cuba mendapatkan kepastian adakah media sosial juga terikat dengan perkara tersebut. Saifuddin dilihat tidak menjawab, sebaliknya hanya memperincikan takrifan filem tersebut. So sebenarnya ini Akta punya pro dan cons. Yang pertama, apa yang saya rasa dengan pandangan pribadi saya adalah dapat mengawal punya fitnah seperti Al Jazeera baru-baru ini, di mana media tersebut memberi pandangan seakan-akan Malaysia tidak memberi responnya kepada pekerja-pekerja asing. Dan yang kedua, saya rasa kelebihan adalah ialah FINAS. Siapa tidak tahu dengan FINAS kan? So FINAS ni lebih kepada pencukaian, perfilman dan sebagainya. Dia punya tanggungjawab tersendiri. Saya tidak akan urai berkaitan itu. Cuma yang saya boleh tekankan di sini, sekiranya FINAS itu mempunyai pendapatan cukai, of course lah cukai itu akan dapat memberi sumbangan suntikan modal kepada kerajaan untuk membangunkan industri perfilman. Itulah kan.
Tetapi ada cons-nya juga. Ada beberapa cons yang saya rasa memberi impak domino effect kepada keseluruhan industri dekat Malaysia ini. Yang pertama adalah membunuh industri mikro. Industri mikro ini seperti content creator lah, macam saya sendiri dekat Upbeat Sharing dan juga channel-channel yang lain yang sedang grow. Seperti yang kamu nampak dekat Upbeat Sharing ni baru dalam berapa subscriber, baru dalam 280 takkan lah nak apply kan. Sebab kalau kita tengok dalam Akta 244 ni, dia perlu modal dalam 50k dan mempunyai sedan berhad, mempunyai syarikat sedan berhad dan juga mempunyai modal 50k. Kemudian perlu mendapatkan lesen dengan lesen Finas. Kalau content creator macam saya, memang tidak jadilah mau dapat 50k itu kan, mana ada duit. Sedangkan mau register pun sudah mahal, apalagi mau dapat ke approve untuk apa kan lesen tu. Yang kedua saya rasa adalah akta ni perlu dibuat pindaan, kerana akta ini berlaku pada, kalau kita tengok dekat sini, akta ini berlaku Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Pada tahun 1981 lagi. Pada masa itu ialah kita faham bahawa bukan semua orang ada kamera dan juga bukan semua orang ada smartphone. Masa tu hanya industri perfilman yang mempunyai kamera. Jadi agak senang untuk Finas untuk pantau producer-producer, sebab mereka boleh dikira berapa saja yang ada. Tapi sekarang nowadays dalam era milenial ni, kita mempunyai banyak smartphone yang Xiaomi yang under 6700 pun ada kamera sudah. Bayangkan kalau sehari bagaimana akta ini dapat mengekang. Kalau sehari berjuta-juta yang upload, bagaimana mau approve? Bagaimana satu mekanisme itu ada? Bagaimana untuk Finas untuk melaksanakan akta ini, yang akta ini saya rasa tidak relevan lagi. So perlu dibuat pindaan sebenarnya. Dan saya berharap dekat kerajaan perlu diperhalusi lagi SOP dan juga perlu diperhalusi lagi akta ini. Perlu dibuat pindaan di Parlimen agar satu akta lagi komprehensif dan terperinci, agar semua micro YouTubers macam saya dan juga YouTuber dekat Malaysia ini tidak, kreativiti mereka not been killed, tidak akan terbunuh. Dalam industri perfilman dan juga content creator ini dia agak berbeza. Industri perfilman ini biar fokus kepada profit. Bahagian dengan content creator pula ini dia lebih kepada, ada yang sekedar bagi fun, ada yang isi masa lapang dekat akta ini mungkin membunuh kepada YouTubers dan juga content creator yang lain. Sebab kalau kita tengok isu-isu yang content creator cover ni adalah berkaitan dengan isu-isu semasa. Bayangkan kalau berkaitan dengan isu semasa ni, dia minta approve. Sebab idea itu datang dengan kita sendiri. Idea itu datang dengan kita sendiri, dia waktu terlintas di pikiran kita, idea itu datang. Jadi apabila idea itu datang, kita buat point in shooting kepada kita. Lepas habis shooting, kita edit, kemudian kita upload. Sebab isu itu tengah panas. Kalau kita lepas kita point shoot in post production, lepas itu kita minta approve lagi dengan Finas. Minta approve dengan Finas, dia ambil masa berapa minggu, mungkin berminggu-minggu, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, baru kena approve. Isu itu sudah basi. Jadi views pun rendah. Jadi itu adalah satu pro dan cons yang saya kongsikan. Dan juga saya bertanya apa pendapat anda dekat sana, ataupun ingin kerajaan untuk lebih komprehensif untuk bentangkan akta ini di Parlimen, buat pindaan dan tengok secara keseluruhan dari sudut A, B dan C dari berbagai perspektif. Kerana jika kita laksanakan akta 244 ini secara snap macam tu, memang dia akan banyak domino efek dengan industri kecil, dengan content creator macam saya. So itu saja hari ini pengungsian berkaitan dengan akta 244. Apa pendapat anda semua? Komen dekat bawah. You are the best.